Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Datuk Abdul Karim bin Haji Hassan, pengasas pengujudan Kebadanan Taman Negara Negeri Johor. Walaupun namanya Taman Negara, sebenarnya adalah merupakan sebuah taman negeri. Tidak ada satu badan yang tugasnya adalah melestari. Perlunya ada badan yang melestarikan sumber-sumber, khususnya sumber hutan di negeri Johor. Itulah diwujudkan Perbadanan Taman Negeri Johor yang objektifnya untuk conservation. Satu, pelancongan untuk orang ramai. Yang kedua, bagi tujuan pembelajaran, mempelajari sumber-sumber hutan yang ada. Dan yang ketiga, untuk tujuan penyelidikan. Oleh kerana Johor ni mempunyai sumber-sumber terutama hutan, pantai dan juga kawasan-kawasan pulau dan sebagainya. Ada Gunung Ledang, itu adalah merupakan hujan tropika tanah tinggi. Ataupun di Endar Rompin yang pertama, itu ada kepelbagaian. Setengahnya ada tumbuhan yang hanya tumbuh di situ, misalnya pokok Libistona endauensis. Ada Sumatran rhino. Di Tanjung Piai misalnya merupakan penghujung benua Asia. Jadi ada kepelbagaian perbadanan bagi membolehkan untuk mengurus dan menjana pendapatan daripada aktiviti yang ada. Hasilnya hari ini harapan kita supaya dapat diurus dengan betul dan dapat dibangunkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya merupakan pengarah yang kedua selepas arwah Datuk Zabha Omar. Pada waktu itu kita ada pejabat, tetapi sebenarnya kita belum ada kawasan taman negara yang telah dikenal pasti oleh kerajaan untuk diwartakan dengan segera. Dapatkan G-plan daripada pejabat UKO, Taman Negara Endar Rompin diwartakan sebagai taman negara yang sebenar dalam warta kerajaan Johor. Dengan pewartaan tersebut, kami semua ada kuasa untuk membuat undang-undang taman negara. Kita mengadakan peraturan keluar masuk ke taman negara dan mengambil kira juga peranan orang asli di dalam taman negara tersebut. Pada waktu itu juga kita dapat peruntukan untuk membina pusat kompleks pelawat. Kehadiran pelancong ramai, meningkat setiap tahun. Kemasukan itu terlalu ramai, sampai 100 orang. Jadi kita selepas itu kita hadkan ini punya kemasukan. Kita berikhtiar untuk mendapatkan logo khusus Badak Sumatera Satu Tanduk. Pusing-pusing kawasan tu tapi tak jumpa. Kita harapkan supaya taman ini betul-betul dijaga, jangan sampai ada pencerobohan memelihara kawasan ini supaya menjadi warisan bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Awang bin Muhammad, bekas pengarah Taman Negara. Pada masa pentadbiran saya, Taman Negara hanya mempunyai beberapa orang staf. Pejabat kita di Bukit Timbalan dan juga pusat lawatan kita di Kampung Peta. Pada masa itu, saya mendirikan 3 buah chalet. Kita buat secara gotong royong dan kita menggunakan staf perbadanan sendiri dengan perbelanjaan lebih kurang 10,000 untuk penginapan staf kita yang ada. Satu lagi yang kita juga dapat buat ialah mendirikan chalet bentuk A di Kuala Jasin sebanyak 5 unit. Apa yang menjadi kenangan kepada saya ialah apabila saya dapat sampai ke Buaya Sangkut dalam masa 12 jam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Jaafar, bekas pengarah Taman Negara. Pertama sekali apabila saya ditukarkan ke Taman Negara, kan saya terus masuk ke Taman Negara Endar Rompin. Terus ke Kuala Jasin. Masya Allah. Sejak itulah rasa cinta saya dengan Taman Negara tidak boleh dipadamkan. Tugas pertama saya melihat apabila jambatan daripada Kampung Peta untuk ke Kuala Jasin merupakan jambatan kayu sudah reput. Menggantikan jambatan kayu untuk diganti dengan jambatan konkrit. Masalah paling besar ketika itu ialah jalan masuk daripada luar, iaitu daripada sepadan hutan.
daripada Sungai Mas merupakan jambatan jatang kayu yang selalu apabila banjir akan runtuh. Ketika itu kita hanya ada Taman Negara Endau Rumpin. Dan alhamdulillah kita berjaya dengan mewartakan lagi tambahan Taman Negara Johor, Pulau Kokop dan juga Taman Negara Tanjung Piai. Seterusnya salah satu perkara yang saya tidak boleh lupa ialah kita dapat berusaha dengan pihak MNS dan juga pihak kerajaan dan bersama-sama kita mendapatkan dana sehingga terbangunnya pusat penyelidikan tahniah kepada pihak kerajaan atas prihatin menjaga alam 10 jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Hashim bin Haji Yusof, pengarah yang ke-7, membina plan strategik Taman Negara Johor, dapat membantu melihat visi dan misi supaya Taman Negara Johor setaraf di peringkat dunia. Beberapa events, dan antara events yang terkenal ialah Mangrove Run yang dijalankan di Tanjung Piai, mengadakan paragliding di Taman Negara Gunung Ledang, Mountain Run. Kita juga mengadakan 4x4 challenge, motocross. Ini diadakan ke Kepulauan Mersing. Selain daripada itu, mountain bike menuruni Gunung Ledang. Isu Bigfoot mendapat liputan yang meluas. Website Taman Negara Johor hits sampai 60 juta. Dan penglibatan pihak istana yang sangat sensitif tentang orang asli, pemeliharaan Taman Negara Johor. Paling pentingnya, Taman Negara Johor mestilah mengadakan satu carrying capacity supaya kemasukan pelancong dan pelawat dapat dikawal. Saya amat berharap supaya Taman Negara Johor ini dapat mencapai sebagai kawasan World Heritage Status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya On bin Jabar, bekas pengarah Perbadanan Taman Negara Johor. Saya dapat surat perintah bertukar daripada Majlis Perbandaran Kulai ke pengarah Perbadanan Taman Negara. Saya balik daripada mengerjakan haji. Itu agak terkejut dan terperanjat jugalah. Isu utama pada masa itu di Johor ini adalah Bigfoot. Dakwaan kehadiran Bigfoot dalam hutan negeri Johor ni sama ada benar ataupun tidak. Kita membuat cross daripada Taman Negara Selai ke Taman Negara Peta. Jadi hasil siasatan selama 6 bulan itu sebenarnya adalah tidak benar. Kesimpulannya, saya maklumkan pada kerajaan pada masa tersebut, ini adalah perkara yang di-create untuk kepentingan beberapa pihak lah. Pegawai yang bertugas di Taman Negara ni dia mempunyai qualification yang betul-betul relevan, orang yang tahu tentang kerja masing-masing, rasa kepunyaan pada diri sendiri. Sepanjang saya bertugas tahun tu, berlaku banjir besar sebanyak 2 kali. Kebanyakan kemudahan-kemudahan yang ada di taman-taman negara kita musnah kerana banjir besar. Saya percaya dengan sikap dan motivasi yang tinggi yang ada pada kaki tangan di Taman Negara ini akan menjadikan Perbadanan Taman Negara lebih dikenali ramai. Pegawai-pegawai yang ada begitu committed lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Saleh, satu-satunya pengarah Taman Negara yang berkhidmat salah satu tempoh yang panjang. Pengalaman saya di Taman Negara adalah satu yang cukup unik, bermakna, kekal, terpahat dalam ingatan saya sehingga kini. Banyak memori-memori indah yang mana saya bersama-sama dengan warga kerja Taman Negara Johor cukup berpuas hati di atas kesefahaman, kerjasama dan komitmen yang telah diberikan. Antara usaha-usaha yang telah kita buat memulakan kerjasama persefahaman antara Taman Negara Johor dengan pihak USM, UTHM, MNS dan juga Aquaria Kuala Lumpur dengan pihak WCS untuk program pemeliharaan hidupan liar di negeri Johor. Kita mampu untuk menunjukkan bahawa di Taman Negara Johor ini masih terdapat lagi hidupan liar yang mana dalam keadaan jumlah yang besar. Kita telah berjaya memperolehi sumbangan sebanyak $1 juta yang mana kita dapat membuat pendidikan tentang harimau, tentang gajah dan sebagainya.
Kita juga telah dapat merangka satu plan tindakan bersepadu untuk pemeliharaan hidupan liar di negeri Johor ini. Nama Johor telah dapat kita julang di pentas antarabangsa kerana usaha-usaha pemeliharaan hidupan liar yang telah kita lakukan. Beberapa siri penerbitan juga telah kita hasilkan. Puisi Ledang, buku mewah, Bola Kukuh dan juga Aura Alam. Kita telah mengadakan seminar antarabangsa tapak Ramsar dan satu simposium Biodiversity Johor juga bermula sejak rancangan Malaysia ke-9 dan masuk kepada rancangan Malaysia ke-10. Dan juga rangsangan kali kedua kita telah menaik taraf jalan di Taman Negara Tanjung Piai. Kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 2.5 juta ringgit untuk usaha mengambil balik tanah untuk jalan masuk ke Taman Negara Legenda Gunung Ledang. Taman Negara Endau Rompin Peta yang terletak dalam daerah Mersing juga telah menerima tempias daripada pihak ECR. Kita dah dapat mereservekan tanah di keseluruhan pulau-pulau berbagai Taman Negara ke Pulau Mersing, dikenali sebagai Taman Laut Iskandar Johor. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya sebagai bekas pengarah Perbadanan Taman Negara Johor untuk menyampaikan sepatah dua kata. Sepanjang memberikan perkhidmatan di Taman Negara ini, banyak kenangan-kenangan manis yang dapat saya kongsikan apabila kita memperuntukkan sejumlah wang bagi pembina laluan masuk ke Taman Hutan Legenda Gunung Ledang, di mana kerja-kerja tersebut dengan bantuan daripada Kementerian Pelancongan, peruntukan itu dapat dibelanjakan dengan baik untuk menaik taraf, laluan masuk dan juga kemudahan-kemudahan awam yang ada. Saya juga terlibat secara langsung dalam penjenamaan semula Taman Laut Sultan Iskandar, di mana hasil daripada usaha dan juga buah fikiran yang diberikan oleh Ketua Duli Tuanku membolehkan Perbadanan Taman Negara mengutip hasil lebih kurang 1.5 juta setiap tahun daripada ketutupan masuk ke Taman Laut Sultan Iskandar. Selain daripada itu, dalam ekspedisi dan menghasilkan jurnal-jurnal dan penulisan serta terbitan buku-buku yang dapat digunakan oleh ahli akademik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maafkan Johor. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga penghargaan kepada Perbadanan Taman Negara Johor di atas sambutan yang ke-22 tahun penubuhan Taman Negara Johor. Ucapan tahniah juga kepada pengurus dan juga staf-staf yang telah banyak memajukan taman, dan saya berdoa mudah-mudahan taman akan terus maju, terus berjaya, penuh berwawasan dan dapat merealisasikan segala objektif dan juga wawasan taman. Sekian, bertaufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh